Bila dah faham hak ni, kita tak mau pihak dalam-dalam. Kita pergi kepada step yang kedua. Bila nak memahami tentang konteks kemanusiaan kita untuk dipadankan dengan konteks fitnah. Sebab biasa kisah akhir zaman banyak dipaliti dengan fitnah-fitnah kecil, fitnah-fitnah besar, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Bila sebut tentang konteks kemanusiaan, kita kembali kepada awal penciptaan manusia, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 hingga ayat 35. Di situ kisah awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kita semua sedia maklum, boleh rujuk Baqarah 30 hingga 35. Baik, dalam konteks awal, Allah bertanyakan kepada para malaikat yang Al-Quran datangkan firman seolah-olah menggambarkan bentuk two-way communication, dalam bentuk dialog antara Allah dan sekumpulan malaikat. Allah berbicara dengan malaikat ialah tentang iradah, tentang keinginan Allah untuk menciptakan khalifah di muka bumi. Bila Allah berkehendak menciptakan khalifah di muka bumi dan menyuarakan serta mengemukakan impian dan kehendak tersebut kepada para malaikat, buat permulaan malaikat-malaikat ini bersetuju atau seolah-olah membangkang usul itu. Setuju terus, oh baguslah wahai Allah kalau kamu nak buat khalifah, baguslah wahai Allah kalau kamu nak buat manusia, atau ayat dia lagu lain. Setuju ke ada bangkangan? Setuju ke ada protes? Ada protes, ada bangkangan. Baik, sebenarnya bangkangan ini berasas kerana sebelum Allah menciptakan khalifah yang bernama Nabi Allah Adam alaihi salam sebagai manusia, sebelum ni Allah sudah menciptakan sejenis makhluk daripada kalangan bangsa jin, yang mana sebahagian bangsa jin ini sudah menghuni bumi, sudah mendiami bumi, dan kebanyakan mereka sudah melakukan banyak pertumpahan darah dan banyak berlaku kerosakan di muka bumi. Jadi protes ataupun komen daripada malaikat tadi terhadap usul yang dikemukakan oleh Allah berbaloi logik dan masuk akal bila dia melihat kepada percontohan sebelum ini yang ditunjukkan oleh makhluk daripada kalangan bangsa jin. Protes ini ialah akibat kebimbangan, takut bila diciptakan makhluk yang nama manusia, yang nama Adam, bila mereka ni beranak pinak, mereka juga akan melakukan benda yang sama di muka bumi. Kalau tiada percontohan ni, logik atau tidak, usul ini akan dibangkang. Kalau tak ada contoh awal, logik atau tidak, nak bangkang. Wahai malaikat, aku bercita-cita nak menjadikan makhluk di bumi, khalifah di bumi nama manusia. Jin pun tak ada lagi sebelum tu. Agak-agak bangkang ke tak bangkang? Tak bangkang. Sebab tak logik untuk dibangkang, sebab tu sebagai first permulaan. Macam hari ni, zaman kita tak ada kereta. Kita tak ada kereta lagi. Saya sebagai seorang saintis, hadirin hadirat, saya sebagai seorang saintis dan profesor, saya nak buat satu jenis kenderaan yang bentuk dia macam ni. Saya pun tunjuklah lakaran dia, saya tunjuklah desain dia, saya tunjuklah ciptaan dia, saya tunjuklah rekaan dan prototipe dia. Dia kena duduk lebih kurang macam duduk atas kursi. Ada roda 4 biji, ada rim, ada tu, ada ni, ada ni. Kita nak namakan dia sebagai kereta. Tiba-tiba mari seorang ustaz, jangan ustaz buat dan reka kereta ni. Sebab kalau ustaz buat kereta ni, ramai orang akan langgar lampu isyarat. Kereta tak buat lagi, tapi dia boleh tahu dah kereta ni akan langgar lampu isyarat. Ustaz jangan buat, nanti ramai orang akan kena speed trap ustaz. Kereta tak buat lagi. Jangan buat ustaz, nanti ramai orang pecut 200, 220, ramai akan aksiden di highway. Logik ke tak logik? Alasan tak dia bagi untuk saya tak cipta kereta. Tak logik, sebab kereta tak buat lagi, mana hang tahu dia nak langgar lampu isyarat.
Mana hang tahu dia nak kena speed trap? Mana hang tahu nak jadi accident? Ni kenderaan pertama hak baru nak buat. Jadi maksudnya jawapan malaikat itu reasonable dan logik kerana ada percontohan walaupun mungkin bentuk sumber penciptaan tak sama. Sebab jin dihasilkan daripada api dan Adam dijadikan daripada tanah. Tapi malaikat masih lagi meneruskan jawapan mereka. Sesungguhnya kami ini sentiasa bertasbih memuji kamu dan sentiasa menyucikan kamu. Seolah-olah masih tak cukupkah dengan apa paparkan Tuhan kita, sembahan kita ialah Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang menciptakan segala makhluk. Tak kira apa jenis, tak kira apa warna, tak kira apa bentuk, tak kira apa nama, termasuk keseluruhan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Persoalan sekarang, kenapa saya menyebut isu ini? Di luar sana, sedar atau tak sedar, tahu atau tak tahu, agama kita Islam sekarang banyak diserang dan dipropagandakan. Malah datang kepada kita berupa cacian, datang kepada agama kita berupa makian, datang berupa kepada penghinaan. Hari ini mereka menghina agama. Dahulu ini adalah benda biasa, tetapi sedar atau tidak sedar, penghinaan ini mula berjangkit dan menjalar kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bukan setakat caci agama, maki agama, hina agama, merendah agama, memperlekeh agama, tetapi mereka juga menghina Nabi, memperlekeh Nabi dan mencaci maki Nabi. Bahkan Allah juga turut direndah-rendahkan oleh mereka. Tak perlu kita persoalkan siapa mereka, mesti mereka datang di luar daripada konteks apa yang kita pegang dan anuti, iaitu Islam. Sekarang mereka bermain dengan kata-kata seperti ini. Apakah sebenarnya Allah wujud atau tidak? Biasa kalimah macam ni datang daripada agama lain atau orang yang jelas tak ada agama. Allah ada ke tak ada? Hak ni orang ada agama ke orang yang memang tak ada agama? Kalaulah luar pada Islam sekalipun, non-Muslim, kalau dia Kristian, dia masih mempercayai keberadaan Tuhan. Yahudi masih mempercayai keberadaan Tuhan. Agama-agama lain mempercayai keberadaan Tuhan. Kalau hak jenis tak percaya ni, ada agama ke tak ada agama? Baik. Sebelum ni, kita kenal satu kelompok yang dinamakan sebagai ateis. Bukan etis. Etis pun bahaya, etis pun bahaya. Etis bahaya pada kesihatan, etis bahaya pada akidah dan pegangan. Baik. Pertama, anda harus kenal tiga benda ni dulu. Baik. Dalam disiplin ilmu teologi, ilmu yang bersangkutan dengan keugamaan dan akidah, yang pertama kita sebut sebagai tisma. Tak ada lagi ateis depan tu, tisma. T-E-I-S-M-E, tism. Kalau nak berhenti, tism. Ma'arif dia sukun. Tisma. Bila sebut tisma, dia terbahagi kepada dua. Satu dipanggil monotism, yang kedua dipanggil politism. Monotism ialah mana-mana kumpulan, mana-mana manusia yang meyakini dan mempercayai kewujudan Tuhan. Tetapi dari sudut monotisme, mereka hanya mempercayai Tuhan itu satu, tunggal, esa. Jadi mana-mana agama, mana-mana individu, mana-mana kumpulan, mana-mana grup dia yakin dan percaya Tuhan tu ada dan Tuhan tu bersifat tunggal dan esa, dia termasuk dalam kelompok monotism. Kalau satu lagi dipanggil politism.
Kalau politisme, mana-mana kelompok, grup, agama, orang, individu yang percaya Tuhan tu ada, tapi Tuhan tu jenis ramai, jenis banyak, jenis berbilang, dipanggil politisme. Hakikatnya, hak ni tunggal, hak ni ramai, dua-dua ni digabungkan dalam isma, dua-dua percaya Tuhan tu ada. Konsep ketuhanan saja yang berbeza. Okey, jelas satu. Ke tak faham lagi? Faham tak? Yang kedua, tambah A sebiji kat depan, baru jadi etisma. Etisma ni ialah orang-orang yang menolak dan menafikan kewujudan dan keberadaan Tuhan. Dengan nisbah paling mudah, Tuhan tu tak wujud, Tuhan tu tak ada. Tak ada bagi dia. Jadi kalau kita tanya siapa yang cipta dia, siapa yang cipta alam semesta, siapa yang cipta semua makhluk ni, dia kata jadinya sendiri. Boleh tak satu benda nak jadinya sendiri? Sama ada benda bernyawa atau jamadat seperti botol. Hai botol, jadikan diri kamu sekok lagi, boleh keluar botol satu lagi. Botol tak mampu nak menjadikan botol satu lagi sebelah dia. Gelas tak mampu nak mencipta gelas satu lagi sebelah dia. Meja tak mampu nak mencipta meja satu lagi. Bahkan hak bernyawa sekalipun cuba buat seorang lagi, anda boleh tak? Abang, cuba buat keluar seorang lagi. Tak boleh. Walaupun kita ada roh, kita bernyawa, tak boleh. Sebab kita bukan pencipta. Baik, sebelum kita hurai lagi panjang, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga ni mungkin anda tak pernah dengar. Yang ni dipanggil agnotisma. Agnotisma. Hak ni dia duduk celah-celah, dia duduk tengah-tengah. Kalau first tadi percaya Tuhan wujud, hak nombor dua tak percaya. Ini ialah mana-mana kumpulan, grup dan kelompok atau individu yang meragukan. Tu saja beza. Hak first percaya, dua tolak terus, hak ni ragu kewujudan dan keberadaan Tuhan. Bila mereka berada pada status dan level ragu-ragu, sekiranya kita datangkan hujah baik daripada kitab-kitab suci ataupun hujah-hujah logik, bila mereka boleh terima, mereka akan berpindah sama ada jadi tisma. Percaya, oh betul ya. Sebelum ni aku ragu-ragu, aku was-was. Bila mari dalil, kemas dalil kamu, aku percaya. Ataupun kalau dalil tak kemas, dia akan jadi duduk hak nombor dua tadi. Kalau aku ni tak kemas lagi ni, aku tak puas hati jawapan kamu ni, jadi aku tak percaya lagi lah Tuhan tu wujud. Apa pun jawapan, sama ada dia setuju tak setuju, dia akan pergi pada dua tadi tu juga. Sebab itulah dia kurang popular, sebab dia cuma meragui, dia duk was-was. Nak percaya hak tu pun tak sepenuhnya, nak percaya hak ni pun tak sepenuhnya, nak tolak hak tu pun tak sepenuhnya, nak tolak hak ni pun tak sepenuhnya.